Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 13 Februari 2021 bersama saya Vivi Mirzaika. Laporan dimulakan dengan perkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu dan Bintulu, menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 58 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat memaklumkan kedua-dua kes tersebut melibatkan wanita warga tempatan yang telah masuk ke hospital kerana masalah kesukaran bernafas. Jelas kenyataan itu, kes kematian ke-57 mempunyai komorbid penyakit darah tinggi, kencing manis dan dislipidemia, manakala kes kematian ke-58 mempunyai komorbid penyakit darah tinggi dan kencing manis. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes positif pula meningkat kepada 6,273 dengan sebanyak 83 kes dikesan melibatkan Sibu merekodkan 44 kes, Miri 9, Bintulu 7, Beluru, Kapit dan Selangau masing-masing 5, Julau 4, Samarahan 2, Lundu dan Meradong masing-masing 1 kes. Tambah kenyataan itu, daerah Julau telah bertukar status daripada jingga kepada status merah dan daerah Selangau pula telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Berita seterusnya, kaedah pembelajaran yang sistematik dan tersusun diyakini mampu membantu para pelajar di Limbang yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak lama lagi mendapatkan keputusan yang baik. Sehubungan itu, Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, amat menghargai pendekatan yang digunakan oleh setiap sekolah di bawah pengawasan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Limbang walaupun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Ada kalanya di rumah, kemudian dibenarkan ke sekolah, kemudian tidak dibenarkan lagi dan terpaksa melalui beberapa peringkat pengubahsuaian. Sekarang PDPR, pendidikan pengajaran pembelajaran di rumah, yang mana ia perlu juga kreativiti dan inovasi guru-guru. Terpaksa diubah suai sebab tidak semua rumah yang ada capaian internet. Jadi kena ubah suai cara pembelajaran mereka, dan saya dipahamkan bagi kita di daerah Limbang ini, walaupun memang masalah itu tetap ada tapi tidaklah begitu besar dan tidak dapat diatasi. Bercakap selepas menyerahkan banner dan bantuan alat tulis kepada pengetua-pengetua sekolah menengah di daerah Limbang untuk pelajar-pelajar SPM 2020 baru-baru ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu yakin keputusan SPM di daerah Limbang akan dapat dipertingkatkan di kedudukan yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Seramai 715 orang pelajar melibatkan 5 buah sekolah menengah di daerah Limbang akan menduduki SPM 2020 bermula 22 Februari ini. Selanjutnya, rumah panjang perlu dilengkapi dengan alat pengimbas suhu untuk memastikan pengunjung dalam keadaan sihat dan selamat daripada jangkitan COVID-19. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, selain itu QR Kod MySejahtera juga penting ditempatkan di pintu masuk setiap rumah panjang. Ujarnya ini adalah salah satu usaha untuk memerangi penularan serta memutuskan rantaian COVID-19 dan memastikan keselamatan komuniti di kawasan rumah panjang dan juga kampung. Beliau berkata demikian semasa penyerahan cek dan alat pengimbas suhu dan QR Kod MySejahtera bagi rumah panjang Zon Sarike di Dewan Seri Nyelong, Sarike pada Khamis. Adun Kuala Rejang itu turut menyampaikan cek peruntukan daripada kerajaan pusat berjumlah RM113,000 kepada 33 buah kelab, persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Turut disampaikan sumbangan limau Mandarin kepada masyarakat Cina bersempena Tahun Baharu Cina 2021. Di Dun Bukit Semuja, seramai 324 peserta dari 27 kampung di kawasan itu akan menerima bantuan input pertanian dana fasilitasi pertanian AFF bagi tahun 2020. Adun Bukit Semuja John Ilus berkata bantuan input pertanian berkenaan akan diagihkan secara berperingkat. Tambah beliau, pelbagai bentuk bantuan disediakan oleh kerajaan melalui jabatan dan agensi di bawahnya bertujuan meringankan kos sara hidup petani dan peladang. Semasa majlis simbolik penyerahan input pertanian di bawah program AFF 2020 Bukit Semuja pada Khamis, beliau menambah bantuan input pertanian merangkumi bahan tanaman, baja, racun serangga dan peralatan pertanian.
Jelasnya lagi, bantuan berjumlah RM540,300 itu merangkumi pelbagai aktiviti pertanian dan meliputi peningkatan produktiviti komoditi. Manakala di Mukah, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Mukah telah mengagihkan bekalan makanan kering kepada seramai 79 pesakit dalam pemantauan PUS di Politeknik Mukah pada Khamis. Proses agihan turut disertai residen bahagian Mukah yang juga pengerusi JPBB Mukah, Hamdiah Bakir. Menurut Komandan Pusat Kuarantin Politeknik dan Kingwood Mukah, Tarmizi Sapian, pecahan PUS di Politeknik Mukah adalah seramai 39 lelaki dan 40 orang perempuan. Manakala terdapat seramai 104 lagi PUS ditempatkan di Kingwood Resort Mukah. Sementara itu, Hamdiah berkata bantuan makanan kering juga diagihkan kepada 21 PUS di Rumah Simu dan 58 di Rumah Bihai. Laporan berikutnya, penduduk Kampung Sebako 1 dan Kampung Sebako 2 yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menerima sumbangan makanan pada Khamis. Sumbangan makanan kering dan basah itu disampaikan oleh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Opar dan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak SALKRA. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Daerah Lundu bersama pejabat daerah Lundu telah mengedar sumbangan tersebut dari rumah ke rumah di kampung berkenaan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Arahan PKPD di kedua-dua kampung berkenaan dijangka berakhir pada 19 Februari depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.